Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah geografi daripada saya, Cikgu Muhammad Nazir bin Muhammad, selaku tenaga pengajar geografi STPN dan juga selaku Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Mulung Kota Baru Kelantan. Pada kuliah hari ini, kuliah pertama pada hari ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pemahaman konsep rangka kata bahasa yang diguna pakai dalam sukatan geografi STPN, dan juga konsep ini juga diguna pakai dalam soalan geografi STPN. Dengan kata lain, dengan pemahaman konsep rangka kata bahasa ini, kemungkinan dan insya-Allah pelajar-pelajar mampu untuk menjawab soalan geografi STPN dengan baik dan betul dengan kehendak skemanya nanti. Dengan kata lain, insya-Allah dengan perkongsian kuliah pada kali ini kepada semua guru maupun kepada semua pelajar, sama-sama kita doakan agar memberi impak yang baik dalam perbincangan kita pada kali ini untuk kuliah pertama pemahaman konsep geografi STPN. Kuliah pada kali ini kita akan melihat satu konsep yang saya kira merupakan konsep yang amat penting yang terdapat dan yang diguna dalam sukatan pelajaran, dan konsep rangka kata ini juga diguna dalam penyoalan soalan geografi STPN, iaitu konsep yang berbunyi aktiviti manusia. Dan saya rasa semua pelajar-pelajar guru tidak asing melihat dan mendengar perkataan aktiviti manusia dalam sukatan pelajaran geografi STPN maupun soalan geografi STPN. Oleh yang demikian, pemahaman konsep rangka kata aktiviti manusia ini amat penting, kerana kalau dilihat saban tahun, saban kali soalan ini diguna pakai dalam penyoalan geografi STPN, dan sekiranya pelajar memahami konsep aktiviti manusia ini secara jelas dengan faktanya, dengan huraiannya, saya yakin pelajar mampu memperolehi markas yang terbaik dalam soalan geografi STPN nanti. Baik, seperti mana yang saya nyatakan tadi, paparan slide menunjukkan contoh beberapa soalan penggunaan aktiviti manusia yang diguna dalam soalan geografi STPN. Contoh soalan pertama, nilaikan kepentingan bentuk mengkomunikasi pendapat terhadap aktiviti manusia di pinggir pantai, 13 markah. Ini bermakna sekiranya calon-calon atau guru tidak memahami apa kehendak yang dimaksudkan dengan aktiviti manusia, sudah pasti calon akan menjawab dengan tidak teratur dan jawapan mereka terhad kerana mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan aktiviti manusia tadi. Atau contoh katakanlah, soalan kedua, huraikan kesan kepada alam sekitar, fizikal akibat daripada aktiviti manusia. Bermakna dengan kata lain, kalau sekali lagi calon atau guru tidak memahami apa yang dimaksudkan aktiviti manusia, maka sudah pasti jawapan anak-anak pelajar kita akan terhad. Contohnya, kalau soalan kedua, ia memerlukan 6 fakta, 6 isi. Bermakna kalau anak-anak calon tidak memahami, pelajar tidak memahami apa yang dimaksud aktiviti manusia, mungkin anak pelajar hanya mampu menjelaskan 2 atau 3 fakta bagi menghurai soalan tersebut dan tak mampu mendapat markah maksimumnya 12 markah. Dan perlu diingat, dalam perkataan lain juga ada terkadang soalan yang menggunakan perkataan aktiviti harian manusia. Bermakna aktiviti harian manusia dan aktiviti manusia merupakan 2 konsep yang berbeza. Oleh sebab itulah, sebenarnya saya jelaskan tadi, pemahaman konsep aktiviti manusia amat perlu untuk kita faham bagi mendapat markah yang terbaik dalam menjawab soalan geografi STPN nanti. Apa yang kita masukkan dengan aktiviti manusia? Aktiviti manusia ini ia merupakan segala kegiatan manusia, atau dengan kata lain segala kerja manusia dalam skala yang besar. Ia melibatkan skala yang besar dan biasanya ada berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi. Contoh iaitu pertanian. Maka ini dimasukkan aktiviti manusia. Tetapi perlu diingat sekali lagi, iaitu aktiviti manusia, konsep aktiviti manusia berbeza dengan aktiviti harian manusia. Kalau harian manusia, ia merujuk sebenarnya paparan dalam gambar foto yang dalam slide tersebut merujuk kepada kegiatan harian manusia dalam skala yang kecil.
Contoh seperti riadah, contoh seperti perniagaan, contoh seperti penanaman. Kalau aktiviti manusia lebih kepada pertanian dalam bentuk yang lebih luas. Contoh pertanian dalam skala ladang. Kalau kegiatan harian manusia mungkin penanaman dalam skala yang kecil, maka ini perlu diingat dua konsep yang berbeza. Terkadang ada dalam sukatan pelajaran kita yang menggunakan perkataan aktiviti manusia dikaitkan dengan tajuk-tajuk tertentu. Ada dalam sukatan pelajaran kita menggunakan perkataan kegiatan harian dalam tajuk-tajuk tertentu, dan ada dalam soalan kita yang menggunakan perkataan aktiviti manusia dan ada menggunakan kegiatan harian manusia. Maka dua konsep ini perlu kita fahami sebelum kita lihat terlebih lanjut apa yang dimasukkan dan apakah aktiviti-aktiviti manusia yang dirangkumkan dalam konsep aktiviti manusia. Kita akan lihat nanti secara jelas beberapa aktiviti manusia yang perlu kita ingat yang menjadi penanda aras untuk kita menjawab soalan yang menggunakan kata kunci aktiviti manusia. Baik, berpandukan kepada slide yang dipaparkan. Ini merupakan slide yang amat penting untuk kita memahami apa yang dimasukkan dengan aktiviti manusia. Wahai anak-anak pelajar, bagi saya menyatakan bahawa aktiviti manusia dalam bentuk yang kerangka yang paling mudah, iaitu dalam kerangka 12P, iaitu merujuk kepada 12P. Yang dimasukkan konsep 12P yang saya kemukakan berkaitan dengan aktiviti manusia ialah terdapat lebih kurang 12 aktiviti manusia dalam bentuk skala yang lebih besar. Untuk kita gunakan 12 fakta ini bagi menjawab kehendak soalan sekiranya soalan tadi dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti manusia. Yang saya masukkan aktiviti manusia tersebut, di mana yang dipaparkan dalam slide tersebut. Yang pertama iaitu aktiviti yang pertama itu pertanian. Mungkin orang akan mengatakan, apa yang dimasukkan dengan pertanian? Wahai pelajar dan barisan guru, dalam aktiviti manusia yang berkaitan dengan pertanian ini, kita mesti merenung jauh, iaitu satu aktiviti pertanian yang dalam skala yang lebih besar, iaitu di mana saya jelaskan sebelum ini, itu dalam bentuk ladang. Bermakna dengan kata lain, apabila kita bicarakan aktiviti pertanian, banyak perkara-perkara yang akan dilaksanakan oleh manusia dalam aktiviti pertanian tersebut. Sebab itulah dalam slide yang saya paparkan tersebut, untuk perkataan aktiviti pertanian, saya diwarnakan kuning. Ini menunjukkan salah satu aktiviti manusia yang perlu dibincangkan lebih lanjut nanti, yang kita akan jelaskan nanti. Yang kedua iaitu pembalakan. Tapi untuk aktiviti pembalakan perlu diingat, wahai anak-anak pelajar dan barisan guru, pembalakan ini merujuk kepada penebangan hutan dalam skala yang besar. Dengan kata lain, itu berkaitan dengan hutan yang lebih luas dengan skala yang lebih besar. Oleh yang demikian, untuk kawasan-kawasan bandar, contohnya apabila kita membicarakan berkaitan dengan kejadian Pulau Haba, maka konsep pembalakan tidak sesuai digunakan untuk faktor yang mempengaruhi kejadian Pulau Haba. Kerana di kawasan bandar, skala untuk penebangan hutannya dan skala yang lebih kecil. Sebab itulah, untuk bagi kawasan bandar, contoh apabila kita menjawab soalan faktor kejadian Pulau Haba, kita tidak akan menggunakan perkataan pembalakan, tetapi kita menggunakan perkataan penebangan pokok yang lebih sesuai untuk faktor atau aktiviti manusia yang dikaitkan dengan kejadian Pulau Haba. Manakala untuk yang ketiga iaitu perindustrian, maka dengan kata lain, apabila dikatakan perindustrian, anak-anak pelajar sudah pasti lebih arif mengetahui industri mengeluarkan asap. Tetapi untuk perindustrian ini, lebih baik sekiranya anak-anak pelajar lebih fokus kepada pembakaran bahan fosil daripada industri. Kerana apabila kita menjelaskan berkaitan dengan pembakaran bahan fosil pada industri, kita akan nampak jelas akibat pembakaran bahan fosil tadi, apa yang akan berlaku, apa yang akan dibebaskan. Ini akan memberi kesan yang lebih baik. Dalam perindustrian ini juga, ada satu perkara yang perlu kita lihat.
selain daripada pembebasan di atmosfera, iaitu dikaitkan dengan pembakaran bahan fosil tadi, maka ada yang kedua, iaitu pembebasan daripada industri itu bahan-bahan kimia yang dibebaskan, sama ada dibebaskan pada alur sungai dan sebagainya. Maka apabila dikaitkan dengan perindustrian, maka ada dua perkara yang anak-anak pelajar perlu lihat dan dikaitkan dua perkara ini dengan kesesuaian dengan kehendak soalan yang nanti. Manakala yang keempat, iaitu pembakaran sampah secara terbuka, iaitu ini juga dalam bentuk skala yang lebih luas, iaitu di kawasan-kawasan penyah sampah, itu kawasan untuk menghapuskan sampah, maka ini akan menunjuk kepada aktiviti manusia yang lebih besar dalam pembakaran sampah tadi, bukan sekadar merujuk pada aktiviti pembakaran sampah secara terbuka dengan kadar yang lebih kecil. Manakala yang kelima, iaitu dikaitkan dengan pengangkutan. Yang dimasukkan pengangkutan ini, mungkin ada 3 pengangkutan. Sama ada pengangkutan di udara, sama ada pengangkutan di darat, sama ada pengangkutan air. Maka ini yang dimasukkan aktiviti manusia. Sudah pasti, terkadang anak-anak pelajar apabila menggunakan konsep pengangkutan, mereka hanya terhad dengan pengangkutan di darat saja. Itu hanya melihat pengangkutan seperti kereta, bas, lori dan sebagainya, tanpa melihat jenis-jenis pengangkutan yang lain. Sedangkan ada jenis pengangkutan yang lain yang dikaitkan juga dengan fenomena geografinya nanti. Manakala yang seterusnya itu pelombongan. Maka pelombongan ini kadang-kadang juga anak pelajar tidak nampak apakah pelombongan-pelombongan yang boleh, aktiviti pelombongan yang boleh dikaitkan dengan fenomena geografi, sama ada geografi fizikal maupun geografi manusia. Baik, untuk penjelasan yang lebih baik yang dimasukkan pelombongan, kebiasaannya kita merujuk kepada 2 jenis pelombongan. Yang pertama iaitu pelombongan kuari, iaitu yang dimasukkan pelombongan kuari, iaitu proses pemecahan batuan untuk dijadikan ketulan-ketulan batuan yang besar kecil yang boleh digunakan dalam industri pembinaan. Maka ini akan memberi kesan kepada fenomena geografi nanti. Maka ada satu lagi yang kadang-kadang anak pelajar tertinggal untuk dikaitkan dengan satu aktiviti pelombongan, iaitu pelombongan biji timah, iaitu merujuk kepada pelombongan biji timah menggunakan kapal korek, di mana salah satu aktiviti untuk pelombongan biji timah menggunakan kapal korek tadi, ada satu aktiviti itu mengasingkan biji timah dengan lumpur-lumpurnya. Maka di mana lumpur itu dialihkan, maka dalam skala pelombongan tadi, anak-anak pelajar dan guru perlu menyelami lebih luas supaya fakta huraian kita lebih terbuka dan lebih sesuai untuk dikaitkan dengan mana-mana soalan yang nanti. Mungkin kalau soalan dikaitkan dengan udara, maka mungkin jenis pelombongan yang perlu dikaitkan ada pelombongan kuari. Tetapi kalau katakanlah soalan dikaitkan dengan hidrologi atau sumber air, mungkin pelombongan biji timah yang menggunakan kapal korek tadi boleh dikaitkan dalam kehendak soalan tadi. Sebab itulah saya menyatakan lebih awal, pemahaman konsep aktiviti manusia tadi perlu dilihat lebih terperinci. Baik. Yang ketujuh iaitu penternakan. Penternakan juga merupakan salah satu aktiviti manusia yang dilihat dalam skala yang lebih besar, iaitu aktiviti peternakan ladan. Contohnya aktiviti peternakan lembu, biri-biri dan kambing dalam kuantiti yang besar dan satu kawasan yang lebih luas. Maka dengan kata lain, peternakan ini juga apabila kita melihat, ia perlu dilihat dalam skala yang lebih luas. Baik, contoh, katakanlah kalau kita melihat peternakan ladan, contoh peternakan kambing atau biri-biri, atau peternakan lembu yang berlaku di negara Eropah, maka mungkin ada kesan peternakan tersebut pada fenomena geografi nanti. Contoh yang paling jelas, kadang-kadang apabila soalan ditanya bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses lulu hawa, maka dalam faktor peternakan, anak-anak pelajar hanya peternakan faktor cacing yang mengurai tanah saja menghasilkan proses lulu hawa fizikal.
Tetapi kalau dilihat jelas aktiviti masa peternakan tadi, maka sudah pasti aktiviti peternakan ladang seperti membela kambing dan lembu boleh dikaitkan dengan menghasilkan proses luar. Contoh, melalui pijakan binatang tu tadi. Apabila pijakan binatang dan skala yang lebih luas, yang lebih besar kuantitinya, maka sudah pasti dia akan berlaku proses pemecahan tanah, struktur tanah. Begitu juga dengan proses ragutan binatang yang tadi. Sebab itu, apabila kita memahami konsep aktiviti manusia lebih luas, maka jawapan kita juga insya-Allah akan jadi lebih luas. Peternakan tadi juga mungkin dikaitkan bagaimana peternakan tadi, contohnya aktiviti perbuangan sisa dan sebagainya peternakan tadi, mungkin kesannya iaitu kepada air dan sebagainya. Baik. Yang ke-8 iaitu aktiviti pembinaan. Yang dimaksudkan aktiviti pembinaan juga merujuk kepada pembinaan dalam skala yang lebih besar dan luas, iaitu di mana dalam aktiviti pembinaan tadi iaitu melibatkan beberapa aktiviti yang penting, seperti aktiviti mengorek tanah, seperti aktiviti membersih kawasan, seperti aktiviti menggunakan bahan jentera-jentera yang membebaskan asap. Maka ini yang dimasukkan pembinaan. Seperti pembinaan yang menyebabkan berlaku peneresan bukit, maka seperti pembinaan yang menyebabkan berlaku peneresan cerun. Maka apabila kita faham konsep pembinaan tadi, aktiviti pembinaan tadi, maka apa-apa bentuk soalan yang dikaitkan dengan fenomena geografi, kita mampu jawab. Contoh, katakanlah aktiviti manusia, pembinaan untuk dikaitkan dengan proses pergerakan jisim, sudah pasti kita boleh jelaskan kerana pembinaan ini dalam skala yang besar. Pada aktiviti pertama pembinaan, berlaku dahulu penebangan hutan untuk membangunkan kawasan tersebut menjadi penempatan dan pembinaan. Maka ini akan beri kesan kepada proses pergerakan jisim seperti tanah runtuh dan sebagainya. Baik. Aktiviti seterusnya itu pertempatan. Iaitu begitu juga pertempatan, iaitu dalam skala yang lebih luas, iaitu biasanya merujuk pada pertempatan yang besar, iaitu yang hampir sama dengan aktiviti yang dijalankan dalam faktor aktiviti yang ke-8 iaitu pembinaan tersebut. Yang ke-10 iaitu aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan ini juga merujuk kepada aktiviti pelancongan dalam skala yang besar, iaitu pelancongan daripada kemasukan pelancongan, mungkin pelancongan dari peringkat domestik atau pelancongan di peringkat antarabangsa. Maka ini yang dimasukkan aktiviti pelancongan. Wahai anak pelajar, aktiviti pelancongan berbeza dengan aktiviti riadah. Sebab itulah aktiviti riadah ini kita tak masukkan dalam aktiviti manusia. Ia lebih sesuai dengan aktiviti harian kerana ia dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil dan jumlah yang melakukan juga dalam skala yang lebih kecil dan dilakukan dalam bentuk skala harian semata-mata. Baik. Yang seterusnya iaitu aktiviti manusia, yang seterusnya iaitu aktiviti perikanan. Dalam aktiviti perikanan ini juga, anak pelajar perlu melihat lebih luas juga, iaitu satu, perikanan laut di laut, dan yang kedua perikanan air tawar, iaitu seperti peternakan ikan dalam sangkar, iaitu seperti penangkapan ikan air tawar. Maka ada dua perikanan yang dimasukkan di sini. Maka ini perlu dilihat juga secara terperinci untuk dikaitkan dengan mana-mana soalannya nanti. Baik. Yang seterusnya yang terakhir iaitu perindustrian desa, yang merujukkan aktiviti perindustrian desa ini merujukkan kepada aktiviti yang dilaksanakan bersumberkan kepada bahan-bahan semula jadi yang dilaksanakan dalam skala di kawasan-kawasan, dibangun di kawasan-kawasan pedalaman dan kampung yang menggunakan beberapa aktiviti ini. Mengapa saya highlightkan aktiviti ke-11 perikanan warna kuning dan aktiviti 12 warna kuning dan aktiviti 1 warna kuning? Itu 3 aktiviti, iaitu pertanian, perikanan dan juga perhiasan. Kerana dalam ketiga-tiga aktiviti ini ada aktiviti lain yang perlu kita lihat, sebab kita bimbang takutnya nanti soalan menanyakan nanti, iaitu hanya diambil satu
satu aktiviti manusia untuk dikaitkan dengan fenomena geografi. Contoh, kita lihat aktiviti pertanian. Maka mungkin akan ditanya, bincangkan bagaimana aktiviti pertanian mempengaruhi proses luluh hawa. Maka sebab itu anak-anak pelajar dan barisan guru perlu mengetahui apa yang dimaksudkan aktiviti pertanian dan apa kegiatan-kegiatan dalam aktiviti pertanian nanti. Kita akan kupaskan berkaitan dengan perkara-perkara ini lebih lanjut lagi dan mungkin dibincangkan dalam kuliah seri yang kedua untuk menerangkan pemahaman konsep aktiviti manusia nanti dengan lebih terperinci supaya kita dapat melihat bagaimana berkaitan aktiviti manusia tadi dengan fenomena geografinya nanti. Melalui penyemakan saya dalam sukatan pelajaran geografi STPN, aktiviti manusia. Aktiviti manusia kerap kali dimasukkan konsep aktiviti manusia ini dalam geografi alam sekitar fizika. Mengapa? Kerana fenomena geografi sama ada apa-apa fenomena geografi yang berlaku secara semula jadi. Contohnya, berkaitan dengan proses luluh hawa, atau berkaitan dengan peningkatan suhu, atau berkaitan dengan kejadian solstis, atau berkaitan dengan luluh hawa, berkaitan dengan pergerakan jisim. Semua fenomena geografi tersebut, dia mempunyai berkaitan rapat dengan aktiviti manusia, di mana akan berlaku hubungan rapat aktiviti manusia dengan fenomena geografi melalui dua hala, iaitu di mana paparan dan slide saya sekarang, iaitu fenomena geografi mungkin berlaku disebabkan oleh kesan daripada aktiviti manusia. Contoh, di mana dalam paparan slide saya, di mana fenomena geografi ditunjukkan anak panah warna hijau, kesan kepada aktiviti, memberi kesan kepada aktiviti manusia. Contoh, iaitu contoh katakanlah dalam berkaitan dengan kejadian banjir, kejadian kemarau. Dia akan fenomena geografi kejadian banjir dan kemarau akan beri kesan kepada aktiviti manusia. Contoh, iaitu seperti kejadian Pulau Habah. Dia juga akan memberi kesan kepada aktiviti manusia. Contoh, dalam pengairan pertama, iaitu kejadian solstis dan equinox, dia akan beri kesan kepada aktiviti manusia. Apa aktiviti manusia? 12P yang kita jelaskan dalam slide sebelum ini. Baik. Yang kedua, hubung kait yang kedua, hala yang kedua, iaitu mungkin aktiviti manusia akan memberi kesan kepada fenomena geografi. Tadi fenomena geografi memberi kesan kepada aktiviti manusia. Hala yang kedua, aktiviti manusia memberi kesan kepada fenomena geografi. Contoh yang paling jelas, iaitu mungkin aktiviti pertanian. Apakah aktiviti pertanian? Aktiviti pertanian memberi kesan terhadap kejadian kejadian peningkatan suhu di suatu kawasan. Ataupun mungkin aktiviti pertanian memberi kesan terhadap proses geologi di suatu kawasan. Maka dengan kata lain, berkaitan ini, apa yang manusia lakukan akan memberi kesan kepada fenomena geografi. Atau mungkin dalam aktiviti manusia memberi kesan kepada fenomena geografi. Contohnya, bagaimana aktiviti manusia memberi kesan secara umum, itu proses-proses geologi yang berlaku di atas permukaan bumi kita. Atau aktiviti manusia yang memberi kesan terhadap pemanasan global. Aktiviti manusia yang memberi kesan terhadap kejadian Pulau Habah. Maka ini menunjukkan bahawa konsep aktiviti manusia ini merupakan satu konsep yang amat penting, terutamanya iaitu dalam sukatan pelajaran, iaitu berkaitan dengan geografi alam sekitar fizika. Dan sekali lagi saya jelaskan, aktiviti manusia ini mempunyai dua hubungan
dua hala hubungan dengan fenomena geografi sama ada aktiviti manusia tadi kesan kepada fenomena geografi atau fenomena geografi memberi kesan kepada aktiviti manusia. Kita akan bincangkan dalam slide ini secara terperincinya dalam kuliah kita yang kedua nanti supaya nampak lebih jelas, lebih terperinci supaya pelajar mampu mengolah apa-apa bentuk soalan apabila dikaitkan dengan aktiviti manusia sama yang dikaitkan dengan fenomena geografi nanti. Sama ada juga fizikal maupun geografi manusia nanti pelajar. Baik, untuk slide yang terakhir bagi kuliah siri pertama pemahaman konsep aktiviti manusia. Melalui penyamakan saya, di mana saya nyatakan sebelum ini bahawa saya mengatakan bahawa konsep aktiviti manusia, rangka kata konsep aktiviti manusia kerap kali amat penting diguna pakai dalam geografi alam sekitar fizikal sama ada dalam sukatan pelajaran maupun dalam penyoalan soalan STPN yang nanti. Baik, kalau dilihat melalui kajian saya, apabila saya teliti melalui sukatan pelajaran di mana yang anak-anak pelajar boleh lihat sendiri, barisan guru pun mungkin boleh lihat sendiri apa yang saya perkatakan pada kuliah kali ini, iaitu penggunaan konsep rangka kata aktiviti manusia. Contoh, dalam sukatan pelajaran, dalam penggal pertama, telah diguna pakai, telah dimasukkan rangka kata aktiviti manusia tersebut dalam sukatan pelajaran merujuk kepada 1.3D. Begitu juga dalam sukatannya pada penggal pertama 2.3 C, G, R dan Z juga dimasukkan perkataan aktiviti manusia tersebut. Manakala pada 2.4A dalam penggal yang pertama dimasukkan perkataan aktiviti manusia tersebut. Ini bermakna dalam penggal yang pertama sahaja terdapat 6 kali aktiviti manusia dinyatakan, disebutkan dalam sukatan mata pelajaran geografi fizikal pada penggal yang pertama. Manakala pada penggal yang kedua, kita melihat aktiviti manusia juga dalam geografi fizikal diguna pakai rangka kata tersebut. Contoh, dalam sukatan 3.3A, 3.4D, 3.6B, 4.5B, bermakna 4 kali rangkai kata bahasa aktiviti manusia diguna pakai dalam sukatan pelajaran geografi fizikal penggal yang kedua. Begitu juga dengan penggal yang ketiga, kalau kita lihat pada 5.4A, B, 6.1C, ini menunjukkan bahawa aktiviti manusia, konsep aktiviti manusia kerap dicatat, kerap dikaitkan dengan fenomena geografi fizikal dalam sukatan mata pelajaran. Jadi sudah pasti, dengan kata lain, apabila rangka kata ini dipergunakan dalam sukatan mata pelajaran, maka sudah pasti rangka kata ini juga akan dikaitkan dalam soalan geografi yang nanti, terutamanya merujuk kepada fenomena geografi dan geografi alam fizikal, alam sekitar fizikal yang nanti. Baik, jadi untuk kuliah siri pertama pemahaman konsep ini, maka saya berhenti di sini dahulu dan saya akan jelaskan nanti secara terperinci bagaimana aktiviti manusia tersebut akan dikaitkan dengan fenomena geografi dalam kuliah siri kedua pemahaman konsep aktiviti manusia yang saya akan jelaskan nanti supaya ia lebih memberi pemahaman kepada kita secara terperinci untuk memudahkan anak-anak pelajar menjawab soalan apabila dikaitkan dengan aktiviti manusia. Akhir kata, sebelum saya mengundur diri, sama-samalah kita memanfaatkan apa yang kita bincang tadi. Mungkin ada kesilapan daripada saya, maka diminta guru akan perbetulkan nanti. Dan sebelum saya berundur, jangan lupa subscribe terlebih dahulu berkaitan dengan kuliah saya pada hari ini dan like dan berilah cadangan pada kuliah saya tadi untuk perbetulkan, kerana saya bukanlah tenaga pengajar yang terbaik, mungkin hanya untuk kongsi pandangan berkaitan dengan topik yang berkaitan dengan pemahaman konsep dalam geografi STPN. Sekian,
pada kuliah siri pertama pemahaman konsep aktiviti masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.